Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah khusus kami iaitu Dr. Nur Hatisal yang merupakan pensyarah khusus untuk subjek bisnes projek ini. Sebelum kami meneruskan pembentangan masing-masing, saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Saya Nur Anastasia binti Ainin. Nombor kad meja saya 10 DPM 18F2053. Manakala ahli kumpulan saya Rahim bin Rahmai, Muhammad Izwan bin Muhammad Nizam, Farzana Syazaidina binti Abdul Ham dan juga Siti Nur Najiha binti Mahathir. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Untuk pengenalan kami adalah kajian ini kami telah jalankan di syarikat Tropical Food Industries. Syarikat ini adalah jenis milikan perkongsian yang menjalankan perniagaan di 4139 Lubuk Meriam, 13300 Tasik Guru, seberang Perak Utara Pulau Pinang. Syarikat Tropical Food Industries ini beroperasi sebagai sebuah syarikat yang mengeluarkan produk makanan Muslim dengan mengikuti cita rasa Malaysia dan memperkenalkan jenama yang baru dalam pasaran. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan dan membuat kajian mengenai masalah syarikat dan mencari penyelesaiannya. Antara masalah yang dihadapi adalah syarikat ini tidak mahir dalam perniagaan digital seperti membuat dan menggunakan laman web yang menyebabkan ramai orang yang tidak mengenali jenama produk ini. Jadi hal ini bertujuan untuk dapatkan tarikan pelanggan atas kemudahan maklumat produk di dalam laman web supaya lebih mengenali dan memilih syarikat ini untuk membuat pengurusan dalam kuantiti yang banyak. Jadi untuk penyataan masalah yang kerap dihadapi oleh syarikat Tropical Food Industries ini, terdapat beberapa juga masalah iaitu masalah dalam pemasaran, produk yang tidak dikenali ramai, kekurangan pekerja yang berpengalaman. Jadi masalah utama mereka adalah mereka tidak mahir dalam perniagaan digital iaitu perniagaan online. Jadi syarikat ada juga mengambil penekanan terhadap masalah ini dengan menggunakan pelbagai strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan dengan menggunakan pengiklanan di media sosial seperti di Facebook dan Instagram, tetapi tidak berhasil. Jadi pihak syarikat meminta kami untuk mencipta sesuatu yang boleh membantu perniagaan mereka dengan menarik pelanggan yang ramai, membantu dari segi memberi idea pemasaran yang bagus dan membantu dalam perniagaan digital. Jadi masalah yang dihadapi oleh syarikat Tropical ini yang menyebabkan perniagaan mereka tidak dikenali ramai adalah mereka kekurangan pekerja yang berpengalaman dan dalam membuat pemasaran. Maka dengan itu, kami bercadang untuk menghasilkan perniagaan digital kepada syarikat ini iaitu dengan menciptakan produk laman web dan kami namakan laman web tersebut adalah EasyDini kerana nama EasyDini ini lebih mudah untuk disebut dan mudah diingati. Seterusnya adalah objektif kajian. Untuk objektif am, projek ini dijalankan untuk mengenal pasti produk EasyDini dapat membantu syarikat Tropical Food Industry dalam perniagaan digital. Untuk objektif spesifik kajian pula, yang pertama mengenal pasti produk EasyDini dapat memudahkan sistem pengurusan order dan pembayaran. Yang kedua adalah mengenal pasti produk EasyDini dapat memudahkan urusan untuk mengumpul testimoni dan pendapat pelanggan. Yang terakhir adalah mengenal pasti produk EasyDini dapat meluaskan pasarannya di serata Malaysia. Seterusnya adalah justifikasi pemilihan projek perniagaan. Jadi untuk justifikasi ini secara ringkasnya latar belakang syarikat ini, nama pemilik syarikat adalah Nur Hayati binti Ahmad dan Farah Aini Najiha binti Abdul Ham. Jenis perniagaan adalah milikan perkongsian. Perniagaan ini menjual pelbagai jenis sos, kicap dan pes. Tarikh memulakan perniagaan ini adalah 18 Ogos 2005. Syarikat Tropical Food ini beralamat di 4139 Lubuk Meriam, 13300 Tasik Guru, seberang Perak Utara, Pulau Pinang. Pembaharuan dan keunikan produk. Produk EasyDini ini dilakukan pengubahsuaian dengan menambahkan pembayaran dan pasaran melalui media sosial yang sebelum ini tidak ada pada syarikat Dini. Antara pembaharuan dan keunikan produk yang terdapat di dalam EasyDini adalah sistem transaksi yang teratur. Kemudian, produk EasyDini juga mempunyai kemudahan dari segi kaedah pesanan dan kaedah pembayaran secara atas talian. Kaedah kajian. Kajian ini akan dijalankan dengan mengedarkan soal kaji selidik melalui kaedah Google Form kepada penduduk atau pengguna di negara Malaysia yang terlibat dengan penggunaan produk EasyDini semasa proses soal selidik berlangsung. Kaji selidik ini berlangsung selama beberapa bulan dengan mengedarkan soal kaji selidik yang sama iaitu perlu diisi oleh pengguna selama seminggu. Statistik data daripada soal kaji selidik akan dikumpul dan disenaraikan di jadual yang disediakan mengikut hari atau minggu. Kajian ini akan membantu untuk membuat kesimpulan tentang kekerapan penggunaan kepada pengguna produk EasyDini sama ada memberikan faedah kepada mereka ataupun sebaliknya. Analisa keperluan produk. Analisa keperluan ini dijalankan ke atas kaki tangan syarikat Dini Tropical Food Industry dengan bertujuan untuk mendapatkan maklumat dari kaki tangan syarikat mengenai produk EasyDini yang akan dibangunkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat Dini Tropical Food Industry.
Analisis keperluan merupakan kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti jurang antara keadaan semasa dan jenama produk yang lain. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana produk EZ dini sebagai satu pemasaran untuk menyelesaikan masalah syarikat dini tropical food industry. Soal selidik diedarkan kepada responden dengan menggunakan kaedah persimpulan kebarangkalian rawat mudah. Soal selidik ini diedarkan kepada 6 orang kaki tangan syarikat dini tropical food industry dengan menggunakan kaedah Google Form. Tujuan analisis keperluan produk ini ialah untuk memastikan produk EZ dini dapat membantu syarikat meningkatkan pemasaran atau sebaliknya. Soalan dalam soal kaji selidik yang pertama ialah, adakah EZ dini sesuai untuk memberi informasi syarikat kepada pelanggan? Berdasarkan jadual ini, kita boleh lihat bahawa ke-6 responden menjawab jawapan setuju dengan kadar peratusan 100%. Soal kaji selidik yang kedua ialah mengenal pasti adakah EZ dini sesuai untuk memberi maklumat produk kepada pelanggan. Berdasarkan jadual, kita boleh lihat ke-6 responden juga menjawab jawapan setuju iaitu 100%. Soal kaji selidik yang seterusnya ialah mengenal pasti adakah EZ dini dapat tingkatkan perniagaan syarikat. Berdasarkan jadual, kita boleh lihat 100% dijawapan setuju dengan 6 responden. Soal kaji selidik yang keempat ialah adakah EZ dini dapat membantu memasarkan produk syarikat. Berdasarkan jadual, kita boleh lihat bahawa seorang responden menjawab jawapan sangat setuju iaitu dengan kadar 16.7%, manakala selebihnya iaitu 5 responden menjawab jawapan setuju iaitu 83.3%. Soal kaji selidik yang seterusnya ialah mengenal pasti adakah EZ dini dapat dikendalikan dengan mudah. Mengikut jadual, itu juga seorang responden menjawab jawapan sangat setuju iaitu 16.7%, manakala selebihnya 5 responden menjawab jawapan setuju iaitu 83.3%. Akhir sekali, adakah EZ dini selamat digunakan dan melindungi maklumat pelanggan? Berdasarkan jadual tersebut, kita boleh lihat ke semua responden menjawab setuju iaitu dengan kadar 100%. Secara keseluruhannya, semua responden menyokong produk EZ dini untuk membantu syarikat tingkatkan pemasaran. Hal ini kerana produk EZ dini membantu syarikat untuk mengenalkan produk kepada orang awam. Responden juga bersetuju produk EZ dini mampu memberi kelebihan kepada semua orang dan syarikat. Analisa kebolehgunaan produk. Analisa kebolehgunaan ini dijalankan ke atas orang awam dengan bertujuan untuk mendapatkan maklumat dari orang awam mengenai produk EZ dini yang akan dibangunkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat dini tropical food industry. Analisis keperluan ini merupakan kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti jurang antara keadaan semasa dan jenama produk yang lain. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana produk EZ dini sebagai satu pemasaran untuk menyelesaikan masalah syarikat dini tropical food industry. Soal selidik diedarkan kepada responden dengan menggunakan kaedah persimpulan kebarangkalian rawat mudah. Soal selidik ini telah diedarkan kepada 50 orang awam yang terdiri daripada 30 orang lelaki dan 20 orang perempuan dengan menggunakan kaedah Google Form bagi tujuan menjalankan kajian analisis terhadap kebolehgunaan produk EZ dini. Tujuan menjalankan kaji soal selidik ialah untuk memastikan sama ada produk EZ dini memberi kelebihan atau sebaliknya. Soal kaji selidik yang pertama adalah adakah EZ dini dapat memudahkan proses pembayaran? Kita lihat pada jawapan sangat setuju, itu 13 orang responden dengan 26%, jawapan setuju 29 responden dengan 58%, tidak pasti 7 responden dengan 14%, tidak setuju tiada responden, amat tidak setuju seorang responden saja iaitu 2%. Soal selidik yang kedua ialah adakah EZ dini dapat memudahkan urusan pesanan? Kita lihat jawapan sangat setuju iaitu 38% dengan 19 responden, jawapan setuju 50% dengan 25 orang responden, tidak pasti 10% iaitu 5 orang responden, tidak setuju tiada responden dan amat tidak setuju 2% iaitu seorang responden. Soalan yang ketiga ialah adakah EZ dini dapat menjimatkan masa? Kita boleh lihat jawapan sangat setuju itu 38%, 19 responden, jawapan setuju 50%, 25 responden, jawapan tidak pasti 10%, 5 responden, tidak setuju tiada responden dan akhir sekali amat tidak setuju 2% dengan seorang responden. Yang keempat ialah soalan adakah EZ dini dapat memudahkan proses pembelian? Kita lihat jawapan sangat setuju 28% dengan 14 responden, jawapan setuju 60%, 30 responden, tidak pasti 10%, 5 responden, tidak setuju tiada responden dan amat tidak setuju 2% dengan seorang responden.
Seterusnya ialah, adakah Zidini menyediakan barang yang berkualiti? Kita boleh lihat jawapan sangat setuju 22% 11 responden, jawapan setuju 64% 32 responden, jawapan tidak pasti 12% 6 responden, tidak setuju tiada responden dan amat tidak setuju 2% iaitu seorang responden. Akhir sekali ialah, adakah Zidini menyediakan pantaran yang baik? Kita boleh lihat jawapan sangat setuju 28% 14 responden, jawapan setuju 52% 26 responden, jawapan tidak pasti 18% 9 responden, jawapan tidak setuju tiada responden, amat tidak setuju 2% dengan seorang responden. Setelah selesai membuat kajian ini, kami mendapati bahawa responden berpuas hati terhadap produk Zidini. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa produk Zidini ini memudahkan mereka untuk berurusan dengan syarikat. Sebagai contoh, pengguna dapat membeli produk dengan mudah dan cepat. Oleh itu, produk Zidini memberi kelebihan kepada pengguna maupun syarikat sekaligus memperkenalkan produk ini ke seluruh Malaysia. Kesimpulannya, setelah membuat soal selidik kami, didapati bahawa produk ini mampu memudahkan pengguna di Malaysia untuk melakukan urusan jual beli melalui produk Zidini. Selain itu, Zidini mempunyai kaedah sistem yang stabil dan selamat untuk pengguna dan syarikat. Semua responden bersetuju dan berpuas hati dengan adanya Zidini ini akan memberi kelebihan kepada semua orang. Projek perniagaan dan dapatan. Okey, pertama, menerangkan tentang analisis projek perniagaan dan dapatan kajian. Okey. Yang kedua, kajian ini akan menerangkan tentang analisis kewangan, analisis situasi, kos penghasilan projek, kos penghasilan projek per unit, peletakan harga projek, justifikasi kos pelaksanaan projek, import produk dan komersil target pengguna. Okey, poin yang ketiga, melibatkan analisis dapatan kajian peringkat pertama dan peringkat kedua. Okey. Selain itu, analisis kewangan untuk projek yang menghasilkan iaitu Zidini. SWOT analisis. Kekuatan. Sistem yang stabil dapat memudahkan pengguna untuk melayari laman web Zidini. Kos yang rendah, laman web Zidini dibangunkan dengan kos yang rendah berbanding kemampuannya menyimpan kandungan data serta potensi capaian online untuk menyokong berbagai tujuan pembesaran dan perniagaan. Mudah digunakan. Laman digunakan kerana segala kaedah pembelian, pembayaran dan maklumat produk telah disusun dengan teratur. Reka bentuk responsif, laman web Zidini mempunyai kod reka yang sama dengan web mudah, alih tetapi fleksibel untuk pelbagai platform. Kelemahan, kurang kecanggihan laman web. Pakar dalam kecanggihan berbanding laman web yang sedia ada, kurang kandungan dan imej. Zidini baru diwujudkan. Opportunities, peluang dikenali ramai melalui web Zidini. Ia memiliki peluang yang tinggi kerana zaman sekarang lebih menggunakan laman web Zidini dan pembelian dalam talian. Meningkatkan pemasaran adalah tinggi kerana jualan di laman web adalah salah satu kaedah yang mendapat permintaan tinggi. Ancaman, persaingan yang tinggi, berlaku persaingan di antara produk yang lain. Keselamatan, laman web Zidini boleh menjadi ancaman penggodam kerana kurang kecanggihan. Analisis. Okey. Harga mengikut kaedah harga berasaskan kos yang kami letakkan. Kaedah ini lebih tepat dan mudah untuk mengira keuntungan bersih yang kami peroleh. 30% sebagai harga markup untuk mendapat untung sebanyak RM85 per unit yang dijual. 85 tambah 30% dapat 110.50 sen. Import produk terbagi kepada 3. Yang pertama, import produk terhadap syarikat Tropical Food Industry menghadapi masalah dalam pemasaran digital dengan menggunakan produk laman web. Yang kedua, import produk terhadap masa. Penggunaan buku menu telah banyak membantu pekerja syarikat Tropical Food Industry ke arah penjimatan masa dari segi pemasaran dan proses membeli dan menjual produk. Yang ketiga, import produk terhadap tenaga membantu ke arah penjimatan tenaga pekerja dari segi pengurusan berbanding dengan keadaan sebelum ini yang menyebabkan semua kerja perlu dilakukan secara manual. Pengkomersilan. Yang pertama, target untuk penjualan produk kepada 2 jenis golongan iaitu remaja serta dewasa. Kedua, memudahkan kami memperkenal dan mempromosikan produk. Yang ketiga, menyeimbangkan kos penghantaran kerana jarak yang dekat dengan kawasan kami beroperasi. Kesimpulan, lebih memfokuskan kos-kos yang terlibat dalam penghasilan produk kami iaitu produk laman web.
Selain itu, pada bab ini juga kami berjaya menghasilkan pelbagai analisis untuk memastikan produk ini diterima oleh para pengguna. Terdapat 3 item yang perlu dianalisis dengan tepat untuk mengetahui kos pembuatan dan keuntungan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Syahzadina binti Abdullaham, nombor kad matrik 10 DPM 18F2080. Jadi saya akan sambung penerangan tentang bab 4 di kesimpulan dan cadangan. Okey, pertama ialah pengenalan. Bab ini membincangkan mengenai kesimpulan dan cadangan hasil kajian reka bentuk Easy Dini yang telah dijalankan. Bab ini merangkumi kesimpulan dari keseluruhan berdasarkan kepada analisis SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, bagi menghasilkan cadangan dan penambahbaikan dalam kajian ini. Ia juga merangkumi kesimpulan keseluruhan penghasilan produk Easy Dini. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang kesimpulan keseluruhan projek. Sistem perniagaan tradisional mempunyai kelemahan merumitkan dan bahaya pada masa sekarang, terutama pada musim penyakit COVID-19, wabak yang mudah tertular pada manusia. Jadi, kami membuat perniagaan atas talian iaitu produk Easy Dini dicipta untuk membantu memudahkan aktiviti perniagaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat Tropical Food Industries. Pada produk Easy Dini ini dihasilkan daripada laman web yang dapat memudahkan pembeli mengenali produk di syarikat Tropical Food Industries dan membeli dengan yakin. Kelebihan produk inovasi kami iaitu website ini dapat membuat pembeli tidak rasa bosan, malah tertarik semasa membuka laman web ini kerana ada pelbagai resepi masakan dan video menarik mengenai cadangan kegunaan produk makanan dari syarikat Tropical Food Industries. Ciri-ciri produk Easy Dini yang unik, mudah digunakan, dapat membantu pengguna dari laman web Easy Dini mudah digunakan kerana segala kaedah pembayaran dan maklumat produk telah disusun dengan teratur. Okey, yang ketiga saya akan terangkan tentang cadangan penambahbaikan. Produk ini mempunyai banyak kelebihan dan berkesan membantu dalam menjimatkan kos dan masa dalam proses masakan dengan harga yang berpatutan dan mampu dimiliki. Antara kelemahan yang perlu diatasi adalah kurang kecanggihan dan kandungan. Perkara ini dapat diatasi dengan melalui laman web Easy Dini. Ia memiliki peluang yang tinggi kerana zaman sekarang lebih menggunakan laman web dan pembelian dalam talian. Penambahbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan laman web Easy Dini ialah menambahbaikan lagi kecanggihan agar prestasi Easy Dini telah meningkatkan dan sistematik. Selain itu, untuk meningkatkan kualiti Easy Dini adalah perlu membuat penambahbaikan dari segi kandungan dan imej. Hal ini demikian kerana untuk meningkatkan kunjungan dan pengunjung, penting untuk mengetahui kandungan dan imej adalah senjata terbaik untuk menarik minat pelanggan supaya Easy Dini lebih bermanfaat. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Secara dasarnya, kajian ini membincangkan mengenai penghasilan produk inovasi daripada laman web Easy Dini yang dibangunkan oleh kegunaan semua orang. Kajian ini mempunyai bab mengikut peringkat yang membincangkan mengenai produk laman web Easy Dini yang lebih terperinci.